sambil bermain. Apa dia tak nak bergerak? Ini ada. Okey, saya nak tanya dengan cikgu-cikgu semua sebab saya tahu cikgu-cikgu semua memang dalam pendidikan awal kanak-kanak ya, dan memang dah terdedah dengan apa tu untuk kanak-kanak yang di bawah 4 tahun. Tetapi tidak mustahil cikgu-cikgu semua telah hadir untuk yang di bawah kurikulum standard prasekolah ya, kurikulum standard prasekolah juga, dan ialah tidaklah begitu seperti mana cikgu-cikgu di prasekolah. So saya nak cikgu cuba reflect balik ya. Kita sama-sama fikirkan ya, daripada bahan pembelajaran yang saya tunjuk dekat sini, agak-agaknya apakah aktiviti yang bersesuaian atau pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian kita gunakan dengan kanak-kanak dalam kalangan kanak-kanak yang berumur di bawah bukan bawah 4 tahun tapi 4, 5 dan 6 tahun. Maknanya kalau dia berumur 4 tahun dekat sekolah tadika tu, apa yang bersesuaian untuk aktiviti pembelajaran yang kita gunakan daripada bahan-bahan atau ABM yang saya tunjukkan dekat sini. Contoh yang nombor 1 ni lah ya. Saya terus pergi kepada topik ya, sebab yang kita nak buat adalah belajar sambil bermain. Apabila kita nampak saja bahan, kita dah boleh fikirkan kaedah apakah yang akan kita gunakan untuk anak-anak ni dan umur yang berapakah yang bersesuaian untuk murid-murid di prasekolah ya, dalam sesi pembelajaran diorang. Saya ada bagi 5 gambar. 5 gambar ABM ya. Kalau dalam kelas sebenar saya minta cikgu-cikgu buat ni, tapi saya tak nak sebab masa 2 jam dan memang tidak akan memungkinkan cikgu-cikgu nak create benda-benda macam ni. So saya just tunjuk gambar ya. Just tulis dekat ruangan chat. Saya tak perlu pun cikgu tulis dekat atas kertas sebab kita nak bentang seorang-seorang mungkin tak ada masa. So kita just tulis kat ruangan chat. Kalau dekat gambar nombor 1 ni ya, gambar macam puppet ni, apakah aktiviti yang bersesuaian ataupun pembelajaran apakah yang kita boleh gunakan ABM ni? Adakah untuk tunjang matematik ya, tunjang bahasa. Saya nak itu je, saya nak cikgu bagi tahu subjek apa yang bersesuaian dengan ABM ini. Okey. Jelas tak saya punya soalan tu? Apa yang kita perlu fikirkan? ABM yang saya tunjuk 5 ni, ianya bersesuaian dengan subjek apa? Dan bagi kanak-kanak ataupun murid-murid yang berumur berapa tahun? Alamak, hilang. Saya nak baca ni. Okey, Cikgu Syafina, perkembangan fizikal, tunjang bahasa, ya betul. Puppet play, storytelling, bahasa, ya betul Cik Maksha. Lagi yang lain? Yang lain, matematik, mengenai bentuk-bentuk asas, okey. Mungkin yang 3 tu kalau bentuk-bentuk asas agaknya sesuai untuk umur berapa? Ya, ada warna 3 tadi tu, sesuai untuk umur berapa? Puppet, subjek bahasa bagi kanak-kanak umur 4 hingga 6 tahun, ya sesuai. Wan Hamidah lagi. Cikgu Wan lagi, tunjang sains, teknologi, robotik. Ya betul Cikgu Intan. Lagi. Sesuai untuk teknologi. Okey. Robotik. Walaupun nampak simple, tetapi dia boleh menggambarkan ya kreativiti kanak-kanak dalam memikirkan. Ada gambar Doraemon macam tu, ada gambar Batman, Superman. Okey, tunjang komunikasi, sains dan teknologi. Bagus. Saya cuba nak reflect je. Cikgu ingat lagi tak yang minggu lepas punya? Maths untuk umur 4 tahun ke atas. Bagus. Cikgu Nazli, Ida. Cikgu Ida tunjang komunikasi, rangsang perkembangan bahasa. Ya betul. Cikgu Wani, sosial emosi. Dan peranan pakai kostum untuk anak. Ya betul Cikgu Wan Hamidah. Nuliana, tunjang sains dan teknologi. Okey, saya nak mengingatkan kembali kepada cikgu-cikgu apakah sebenarnya tunjang-tunjang yang ada ya sewaktu kita belajar minggu lepas. So alhamdulillah ya kebanyakan cikgu-cikgu dah ingat kembali ya, sebab kita nak ingat balik dan baru kita boleh mengaplikasikan kaedah pembelajaran yang akan kita
belajar sebentar nanti. Okey, terima kasih cikgu-cikgu. Yang masih belum sempat nak apa tu? Nak tulis. Masa masih ada lagi. Jangan risau. Okey. So kalau dekat sini kita tengok gambar robot, ya, robotik dan teknologi tu adalah agak sesuai. Sains sesuai tak? Yang nombor 1 ni. Kalau dekat sains, tunjang sains. Agak-agak sesuai tak tunjang sains yang dekat robot ni, gambar robot ni nombor 1 ni? Sesuai, ya. Boleh juga sains, boleh awal maths boleh tak? Maths, matematik. Matematik boleh tak yang dekat robot ni? Boleh number je. Boleh, kita ajar bentuk-bentuk asas. Mata Ya, dia sebab muka dia kan 4 segi. Mulut dia 4 segi. Ya, sebenarnya kadang-kadang kan kita ni ketandusan idea sebenarnya. Wahalnya benda tu ada je dalam persekitaran kita. Even kalau kita terjumpa botol ke sebiji pun boleh dah nak buat dijadikan sebagai bahan untuk pembelajaran kan. Kata apa yang ada dalam persekitaran ni sebenarnya sangat-sangat diperlukan oleh kanak-kanak sebab mereka lebih kepada perlukan bahan nature, bahan semula jadi. Bosan kan dengan apa yang ada di dalam tadika sebenarnya. Kalau kita pergi kat tadika, jarang kalau tadika swasta ni saya tengok ada banyak alat-alat permainan. Banyaknya buku je. Ya, susunan buku-buku. Kalau tengok alat-alat permainan yang dibuat sendiri terutamanya agak-agak tak banyak. Kurang, agak-agak berkurangan ya, tapi yang ada macam bongkar-bongkar ya, puzzle, blok-blok tu memang ada. Yang dibeli, maknanya yang dah sedia ada dekat pasar raya tu sangat banyak. Yang itu kalau kata kanak-kanak tu belajar setahun, dia nak guna bahan yang sama, dah tentu bosan. Dia tidak boleh memikirkan apakah aktiviti yang sepatutnya aku buat dengan contoh nak belajar tunjang matematik. Balik-balik kita asyik-asyik mengira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macam tu. Sedangkan dalam prinsip matematik tu sangat banyak. Kan? Dia ada seriasi, ada empat segi, macam-macam lah. Ada lebih kurang 9 prinsip dalam matematik. Tapi benda-benda yang sama juga hari-hari kanak-kanak tu nampak. So agak-agak membosankan. So sebagai seorang pendidik, ya, sebagai seorang cikgu, kita sepatutnya lebih kreatif ya. Kalau sekarang tak boleh nak bawa keluar, cuba kita yang dari luar ni bawa bahan tu masuk ke dalam dalam tadika. Kalau kita dah buat PDPR sekarang, cuba create dulu. Ya, cipta dulu, kita videokan. Yang sekarang ni memang sangat-sangat bahan PDPR diperlukan lah. Contoh saya ada tengok juga bahan PDPR yang dibuat menggunakan video. Ya, maksudnya dah divideokan tapi sekadar video. Ya, video tunjuk. Hasil pembelajaran tadi tak nampak. Contoh sepatutnya kan macam kita kena ada assessment. Ya, contoh diberinya video tu bagaimana nak memberitahu tentang ni contoh awal maths yang saya tengok ya tentang pembelajaran matematik. Kanak-kanak tu disuruh bilang daripada 1, ni umur 4 tahun sebab cucu saya 4 tahun. Saya perhatikan je. Disuruh kanak-kanak tu bilang daripada nombor 1 sampai 10. Just bilang. Ambil kad kecil ada nombor. Dia suruh anak-anak tu hafal ke tahu. Sekarang ni kalau murid-murid tu biasanya lah dekat sekolah, dia menghafal ke dia masuk dalam ni? Menghafal ke atau dia tahu itu adalah nombor 1? Biasanya. Menghafal. Sebab kan bila dia susun tu, budak dah tahu dah susunan. Saya cabut je nombor, dah tak tahu dah. Dia kena baca balik daripada mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia bila kita cabut nombor-nombor tu, dia dah atur kita cabut je nombor tu, dia dah tak ingat, dah tak tahu dah nombor berapa. Dia kena start from beginning. Maknanya dia kena start balik daripada nombor 1. Begitu juga bila dia membaca, dia bagi tugasan untuk abjad lah contoh A, B, C sampai adalah 5 ke 6. Lepas tu
disuruh budak tu menghafal lah, maksud dia menghafal ya. Tapi bila saya gunakan macam flashcard, saya cabut nombor A, saya cabut B, saya keluarkan C. Saya biarkan C, saya cabut D. Dia bila saya kata ini nombor apa Aina, dia kena baca balik daripada A. A, B, C, D. Kalau tak ada bermula dengan A, dia takkan boleh ingat nombor yang saya cabut tu. Ya, maknanya dia menghafal. Nombor kedua adalah B. Dia tak boleh kenal lagi nombor dan dia tak boleh kenal lagi abjad tersebut. Itu yang kadang-kadang bagaimana kita nak memastikan kanak-kanak ini belajar bukan daripada hafalan. So dia kenalah yang menarik. Macam yang adalah kita cipta alat macam yang nombor 2 tu. Dekat nombor 2 tu lebih kepada warna kan. So kita minta kanak-kanak ataupun murid-murid masukkan warna ke dalam ataupun objek ke dalam warna yang ditetapkan. Kenapa kita tak buat contoh warna tersebut adalah huruf ataupun abjad? Kan? Jadi kita boleh modify lah. Tak adalah kita atur nombor A sampai Z, 1 sampai 10. Kita campur-campurkan. Kita rojak-rojakkan biar anak tu, kanak-kanak tu sendiri yang ambil dan kita minta dia sebut. Yang itu yang kita nak sekarang lah dalam tempoh PKP ni, di mana kanak-kanak belajar melalui PDPR. Kita videokan video yang kita bagi tu, biar kanak-kanak tu ada dia punya dalam Bloom's Taxonomy tu ada tahap-tahap kesukaran. Ni tak ada. Balik-balik dia tunjuk nombor dalam video tu, tunjuk nombor tu disusun. Macam saya tak masukkan. Ya. Okey. Minta maaf suara kering sikit. Okey. So dekat yang nombor 3 ni apa? Nak mengenal apa? Gambar nombor 3. Lebih kepada tunjang apa tu? Cikgu. Okey. Sains dan juga maths belajar waktu. Okey. At least orang jawab pun okey lah dah. Okey. So, kadang-kadang tak perasan kan, ini gambar apa sebenarnya? Apa yang dia nak sampaikan sebenarnya dengan pinggan dengan pinggan plastik ni. Tapi bagi saya kalau boleh biarlah pinggan tersebut lebih kreatif. Tak nampak gambar? Cikgu nampak gambar tak Cikgu Nazli? Nampak ya? Risau juga ada yang tak nampak. Cikgu Hasna. Lain kot Cikgu. Itu yang kadang-kadang kita risau You kena respon ya. Kalau agak-agak tak ada gambar je bagi tahu. Itulah Cikgu Hasna lain kod. Okey. Patutnya kalau saya lah dekat pinggan ni saya nak dia lebih kreatif ya. Bagi kanak-kanak tu nampak lebih menarik. Macam ni tak berapa kan. Dia dah je warna dia kan. Ini orang kata apa yang ada je lah. Kita buat apa yang ada lah. Ya. Wahalnya dia duduk dekat luar tu. Kan? Ada rumput, ada daun kayu, ada batang, ada ranting. Kan? Ada banyak benda yang boleh dijadikan sebagai bahan supaya dia lebih kreatif. Sebab kanak-kanak tu ataupun murid-murid tu dah sepatutnya belajar benda-benda yang mengikut kebat tadi. Ya, maknanya kemahiran aras tinggi. Bukannya seperti kanak-kanak dekat taska. So, walaupun dia berumur 4 tahun, ya, tetapi dia kena belajar. Ya betul Cikgu Wani. Ini dia lukis je kan? Tu yang saya nak tahu. Adakah ini sesuai untuk murid-murid dekat tadika? Ya sepatutnya jarum jam ni ambillah lidi ke, ya, biar dia boleh bergerak. Maknanya kanak-kanak itu boleh tahu macam mana nak putaran jam, mengarah ke mana. Kalau letak nombor 3 dengan 12 dia jadi jam berapa. Ini macam ni statik. Ya, bila statik untuk murid-murid tadika tidak begitu sesuai. Ya, kita kena lebih kreatif supaya ia bersesuaian dengan tahap ataupun peringkat umur kanak-kanak tersebut.
Ya, sejauh mana yang dia sepatutnya belajar. Okey. Untuk gambar yang nombor 4 ni, apa yang cikgu rasa sesuai? Tunjang apa yang lebih sesuai? Sebenarnya bagi saya lah, ya, bukan satu bahan hanya untuk satu aktiviti pembelajaran. Betul tak? Kalau dulu zaman-zaman saya sekolah, tapi orang muda lagi lah. Saya ingat lagi, saya tak ada pergi taskar, saya tak pergi tadika. Ya, bagus awal matematik Cikgu Daya. Ya, saya tak ada pergi taskar, saya tak pergi tadika. Saya hanya belajar waktu saya darjah 1. Tak tahulah yang lain macam Cikgu Salina. Mungkin Cikgu Salina pun ada pernah pergi tadika kot. Ya, macam saya tak ada. Ada tak pergi tadika Cikgu Salina? Sekejap aja. Itu pun tadika kemas kot dulu ya Cikgu? Zaman saya tak ada tadika kemas. Cikgu Nazli pergi tadika mana? Saya tak ada tadika, cuma saya masuk sekolah awal. Okeylah sebab mungkin ada cikgu apa ni? Mak ke ayah cikgu kan boleh lah. Macam saya. Saya masuk sekolah awal. Sebab mak ayah cikgu kan? Ya. Boleh lah. Saya bapak saya driver, mak saya tukang masak dekat ITM. Jadinya siapa lah nak bagi masuk kelas awal kan? Darjah 1. Yang Zaman saya saya tak nampak ada taskar tadika tu, zaman saya tak ada lah kat tempat saya. yelah Yang ada Cikgu Nazli dulu. yang ada tadika yang dibuka oleh church. Itu pun bukan tadika penuh kan? Okey. Tapi kalau kata biasa-biasa tak ada. Tak ada, zaman kita Tempat saya awal mungkin tempat saya kampung. Saya kampung. awal 70-an tu memang tak ada. Saya ada satu je tadika kemas tapi tak mampu pun nak bayar. Walaupun rasanya free kot dulu tapi kita nak beli baju, kita nak beli bahan, memang tak ada duit. Ya, waktu tu adik-beradik 12 orang ya, bayangkan. Waktu saya kecil Sebab tu saya mungkin tempat saya daerah kecil kot. Saya Jelebu kan, kampung kan. Tak ada lah yang tu. Yelah, tapi kita tak pergi tadika kan. Hanya dapat macam Cikgu Nazli untunglah dapat masuk awal. Saya cuma berpeluang ikut pergi sekolah. Sekolah olok-olok. Sekolah Tompang. Dengar kan, belajar melalui persekitaran. Ya, macam zaman saya dulu, darjah 1 baru masuk sekolah. Ya, baru nak tengok benda-benda ABM ni. Yang saya nampak, saya ingat cikgu saya dulu buat daripada buah getah bahan. Kulit kerang. Ni cikgu baru-baru ni, dah ada pasti Cikgu Nur Hidayah ni. Jealous I. Ya. Saya selalu kutip biji saga. Biji saga. Lepas tu siap masuk hidung. Sampai busuk hidung. Kalau nak mengira memang pergi kutip biji saga sebab keliling sekolah tu banyak pokok saga. Ya, betul cikgu. Tapi memang semuanya menyeronokkan kan. Sebab kita ambil daripada apa yang ada dalam sekitar kita. Dari situ kita belajar. Saya ingat saya kutip batu, ranting kan. Apa saja. Tapi dalam tempoh 3 bulan kita dah boleh kenal huruf. Bukan hafal huruf. Kita kenal. Dia kenal dengan hafal ni berbeza. Kenal sampai sekarang ingat. Maknanya kita punya ABM yang kita guna sampai sekarang kita ingat. Cuba tanya kalau budak-budak sekarang apa ABM yang dia guna, dia tak ingat. Ya, saya tanya anak saya, malam tadi saya ingat tak masa kat taskar dulu atau masa kat tadika dulu, belajar guna apa, tak ingat. Tapi kita, macam Cikgu Nazri cakap, kutip buah saga. Saya nak cakap buah saga tu saya lupa. Buah saga, apa saja benda sama ada bulat ke, empat segi ke, lonjong ke yang kita belajar awal maths tu semua daripada bahan dalam persekitaran. Dan cikgu tu boleh gigihnya potong kayu nak dapatkan bentuk empat segi. Kan ada kotak-kotak susu, tin susu tu jadikan sebagai bahan untuk sains, ya, masukkan batu, bunyikan, jadikan kerincing. Saya ingat lagi semua bahan-bahan daripada persekitaran tapi dianya sangat menarik. Dia boleh gunting tin susu. Kalau dulu-dulu kita nak dapat tin susu tu pun susah. Ya, cikgu tak adalah botol mineral, tak ada. Sekarang ni mudah. Dia nak gunting guna botol mineral.
Kalau kita nak buat bahan botol mineral tu nak gunting sangat mudah. Tapi kalau dulu-dulu cikgu-cikgu dia guna tin. Ya, tin tapi dia lekat dalam ingatan. Ya, penggunaan bahan dari persekitaran dia sangat bagus kan Cikgu Salina? Ya, apa yang ada je, mana dan je. Kalau ada kata serangga, seranggalah kita masuk dalam botol ya. Saya ingat lagi waktu saya sekolah dulu bawa air guna botol kicap. Pakai kaca. Ni kadang-kadang anak tak apa. Kadang-kadang anak kata tak payah cerita lah mak, itu cerita dulu-dulu. Tapi sebab kita dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, ya, ia boleh dijadikan sebagai kita punya idea untuk mencipta bahan supaya ia lebih menyeronokkan kanak-kanak. Ikan laga, macam-macam lah. Ya, jumpa apa je dalam parit, boleh kutip berudu, gundu. Gundu, Cikgu Salina, gundu apa? Gundu tu apa Cikgu Salina? Berudu tu yang kita jumpa kat tepi-tepi main tenteng. Itu yang saya nak bawa ya. Saya nak cikgu-cikgu semua flashback balik apakah alat permainan yang paling kita minati ya sejak dari zaman kita kecil dan kita ambil bawa untuk kita gunakan pada zaman sekarang. Ya, sebab yang itu yang tidak diamalkan pada masa kini. Ya, banyak kita buang ya permainan tradisional ya sehingga kan sebut main kalakondi. Budak-budak gelak. Saya mengajar ya dekat studio saya permainan kalakondi. Diorang gelak bagi nak gerak. Kondi tu digelak. Ya, balentin dengan slipper. Yang itu semua benda-benda yang kita kena guna balik ya untuk perkenalkan kepada kanak-kanak dekat tadika supaya mereka ni dapat belajar daripada alam persekitaran. Ya, belajar sambil bermain itu adalah satu-satu yang menyeronokkan sebenarnya. Ya, tapi apa yang ada sekarang bila dekat tadika kita masih lagi menggunakan kaedah teacher centered. Pembelajaran berasaskan cikgu. Ya, cikgu tu je beri arahan. Anak murid, sekarang kita nak belajar ni. Buka muka surat sekian-sekian. Pening. 0 point. Cikgu Salina dia dah boleh dah boleh buat buku ni cikgu. Ya, buat buku, lepas tu sediakan manual. Macam yang Cikgu Nazli tunjuk minggu lepas. Ada 8 dalam 1. Ya, tapi tu tak cukup lengkap lagi tu. Maybe kita kalau buat 8 dalam 1 tu dia banyak sangat kan? Kita buat satu-satu. Ya, kita bukukan, kita buat manual, lepas tu kita bagi contoh alat yang kita akan gunakan. Macam main getah, apa tu? Skipping. Macam mana kita main, seorang pergi sana, seorang pergi sini, lepas tu kita lompat. High jump. Kan? High jump lah rasanya. 0 point. 0 point nama dia. Nama dia 0 point ya? Ya. Nama pun tak tahu. Tapi main 0 point dulu. Kan? Tinggi kan sampai atas kepala dia punya ukuran. Lagi habis tangan. Boleh je kita lompat kan cikgu? Cuba tanya yang ada sekarang ni cikgu-cikgu. Pernah buat tak? Yang muda-muda ni. Cikgu Rizli, pernah main 0 point tak? Cakap. Dulu zaman dulu lah badan ringan. Sekarang ni nak angkat sebelah kaki pun dah tak boleh rasanya. Ya. Tapi dulu bukan setakat kita masa sekolah rendah, remaja pun sampai tingkatan 5. Ya, hula hoop pun tak malu cikgu Heran lah kalau budak-budak sekarang ni, kalau darjah 1, darjah 2 tu nak main hula hoop dah malu. Kita sampai tingkatan 5 main hula hoop. Semua alat-alat pembelajaran yang orang kata ada dekat mana-mana dalam persekitaran kita. Kalau tak ada kat sekolah, kalau sekarang kat sekolah je ada hula hoop. Ni kita kat rumah pun kita boleh buat hula hoop juga. Ada je yang kita nak guna untuk kita tiru balik yang dekat sekolah tadi. Anytime kita boleh main sesuka hati. Kadang-kadang buah-buah letup tu kan, itu pun jadi untuk kita jadikan bahan pembelajaran. Tapi kalau sekarang ni, balik-balik kita akan buat benda-benda ataupun macam ni, kostum ni. Sebenarnya, ya kalau kostum ni kita nak beli sangat mahal. Ya. Tapi kalau kita rajin, ya daripada bahan yang ada, macam sekarang ni kain plekat, kain batik yang tak guna atau t-shirt yang kita tak ni, kita jahit. Ya, ajak kanak-kanak tu
bersama-sama dengan kita, tapi bukan suruh dia jahit lah, just kalau boleh dia gunting ya. Maknanya murid-murid tu dia dah boleh pegang gunting sebenar dah kalau dekat tadika. Tapi macam tak cukup masa lah cikgu. Laga biji getah kata Puan ni. Oh rasa juga ya Cikgu Wani. Cikgu Wani muda lagi kan. Dia zaman yang laga buah getah ni, kalau zaman saya, Cikgu Nazli, Cikgu Rohaida, ya, Cikgu Hasnah mungkin, ya, 80-an. Oh ni 80-an, tapi main buah getah lagi 80-an. Cikgu Masyita, itu semua otai-otai berbisa tu. Ya, tapi yang muda-muda ni dah masuk taska tadika ni memang benda-benda yang ada dekat pasaran je lah, ya. Kalau kita kata tadika swasta, mungkinlah advance sikit ya dibandingkan dengan tadika ni, tadika kerajaan. Oh, kalau kat sebelah rumah ada kebun getah lagi lah best ya. Buah tu meletup, dia punya bunga tu pun boleh jadi bahan untuk alat permainan. Kan buah getah, dia punya apa tu, dipanggil apa? Bunga getah ya. Dia punya bekas yang getah tu bila dia pecah je, dia blast tu, dia punya sangka tu, sangka buah getah tu. Panggil apa ya sangka buah getah tu? Dah lupa dah sebab rumah saya pun dekat dengan pokok getah. Yang bagusnya zaman saya sekolah dulu masa darjah 1 darjah 2, balik rumah, ya nenek saya duduk dengan nenek sebab mak kerja, saya darjah 1 tu mak dah kerja dah. Nenek saya dah siap bungkus dengan daun pisang makanan, disuruh kita orang makan dalam kebun getah. Berkelah ramai-ramai dalam kebun getah. Bentang tika, lepas tu kita orang siap main buah getah. Ya, tengok Cikgu Hasnah sama. Dia benda-benda yang macam tu yang buatkan budak lebih kreatif, ya. Ni tak balik rumah, masuk bilik, pegang gadget. Zaman sekarang ni. So macam mana kita nak mengembalikan suasana itu? Ya sebenarnya kalau sekarang dah tak ada ladang getah, tak adalah contoh. Kenapa kita tak buat je dekat koridor ataupun dekat pos, bentang tika ya, bungkus nasi, main masak-masak ya. Bagi peluang anak-anak ni meneroka. Tak ada. Kesian kadang-kadang ya. Saya kadang-kadang kalau kita ada masa lah, contoh macam kita ni ada masa, kita nak je kumpul anak-anak jiran yang duduk, panggil dia duduk dekat mana-mana. Macam kat rumah saya, suami saya ada buat pondok kecil ya. Macam wakaf lah. Memang penuh lah budak-budak kalau petang, kalau tak musim PKP ni kita orang buatkan gorengkan keropok ya, buatkan air sirap ke, lepas dia orang penat mainkan kayu basikal tu, kita main. Itu sebenarnya gazebo ya, gazebo, wakaf dan sebagainya. Dan kita ajak anak-anak tadi main masak-masak. Macam itulah yang sepatutnya ada ya kat tadika. Kita kena create gazebo ataupun saya nampak dekat KB Setapak. KB Setapak dia memang tanah walaupun dekat KL tak berapa luas, tapi ada kemudahan gazebo ya, ada kemudahan macam yang tadika yang belah atas tu, ada kawasan luas macam padang, dia boleh buat edible garden ya, boleh tanam kobis. Saya tengok macam wah bestnya. Tentu murid-murid yang ada dekat tadika tu macam tak sabar-sabar nak keluar. Macam tak sabar-sabar nak berada dalam dunia yang nyata. Tidaklah duduk atas kerusi, cikgu arah. Buka muka surat ni, kita belajar ni. Cikgu duduk kat whiteboard, lepas tu budak-budak duduk dekat kerusi meja. Sebab bila dekat tadika, kita dah ada alam persekolahan. Dia punya environment pun kerusi dan meja. Jadi tak seronok. Masa anak-anak kecil dulu sempat lagi juga buat. Dia main. Kita dulu memang lasak ya, sungguh balik sekolah boleh terjun dalam parit, dalam sungai, basah-basah baju sekolah, lepas tu siaplah kena piat telinga dengan nenek apa semua. Tapi besok lagi kita buat lagi. Tak serik-serik ya, buat lagi, panjat pokok, koyak-koyak rabak baju sekolah nenek jahit, besok rabak lagi. Ya, saya sekolah saya jauh lebih kurang dalam satu batu lah orang dulu kan, pakai batu tak pakai kilometer. Ya, kalau kata 3 bulan tu kasut tu dah berlubang dekat belakang. Ya, kita punya kasut. Sampai pernah nenek tu belikan kasut rubber, kasut getah. Bayangkan dia melecek kaki pakai kasut getah tu. Tapi kita tak rasa pun susah nak pergi sekolah ni.
Ya Allah, tak sabar-sabar nak tunggu pagi esok. Rasa nak pergi sekolah tu sangat membuak-buak sebab kita akan ada kebebasan dekat sekolah, kita akan berjumpa dengan kawan-kawan. Cikgu pun kalau aktiviti PJ pendidikan jasmani tu, kutip batu, kumpul batu. Kerja je pendidikan jasmani bukannya macam sekarang main bola sepak apa tak, kita kutip batu kat padang, buang kelemuncup. Itu zaman saya sekolah lah. Itu yang sebenarnya kanak-kanak perlukan dalam kehidupan mereka. Ya, dia belajar melalui apa yang ada dalam persekitaran. So kita reflect balik apa yang pernah kita lalui dulu, ya, sebagai seorang pendidik kita boleh share sebenarnya. Tapi kalau kita cerita dengan anak-anak, alamak ni itu dulu, kan, dia akan cakap itu dulu. Tapi untuk idea kreatif, ya, kita boleh sharekan dengan kita punya pendidik supaya pendidik kita dapat applykan nanti, ya, sewaktu dia mengajar. Dan itu yang kita cuba nak bagikan idea kreatif kepada kanak-kanak juga. Sebab diorang sekarang dah terkurung sangat-sangat. Tak tahu nak cerita macam mana. Walaupun tak ada PKP, dah memang dia terkurung. Kalau kata cuti Sabtu Ahad tu boleh tak keluar rumah 24 jam. Kalau kita rasa macam mana? Geramnya kalau tak boleh keluar, kan. Itulah realiti, ya, ibu bapa sekarang. Rela anak tu duduk menghadap TV, rela anak-anak tu dengan gadget, ya, daripada dia menyediakan ruang persekitaran yang benar-benar diperlukan oleh seorang kanak-kanak. Sebab kehidupan kanak-kanak ini adalah bermain, belajar melalui bermain. Ya, macam Cikgu Sadri saya tengok ada kolam depan rumah, ada haiwan, semua. Yang benda-benda tu yang kena kita sediakan untuk anak-anak kita belajar. Ya, dan baru bila kita tengok anak kita punya pengetahuan, anak-anak kita punya idea yang keluar daripada mulut dia, dan kita boleh jadikan dia sebagai assessment. Ya, barulah proof. Oh, baguslah sebenarnya bila bagi anak-anak ni main ni, kita nampak. Sebab kita observe secara direct. Ya, kadang-kadang apa yang cikgu buat dekat tadika sekarang ni, ya, observation secara berterusan tu tak ada. Ya, macam rekod-rekod yang dia buat tu kurang. Sebabnya cikgu mengajar 25 orang murid di tadika. Ya. So, bagaimana dia nak menilai setiap anak-anak yang ada? Ya, nak buat rekod, bayangkan 25, sekarang ni lagilah. Just dia buat yang, alah, aku dah habis ni, anak murid boleh buat. Sebenarnya bukan itu yang sepatutnya cikgu-cikgu buat. Dia kena pemerhatian yang berkala bagi setiap murid yang ada di dalam kelas tersebut, dan baru dia tahu adakah, ya, murid-murid tersebut dapat apa yang diajar. Ni tak ada. Ya, saya buat observation beberapa tahun, 2 tahun ke belakang sebelum saya nak ambil PhD tu, memang saya pergi kat tadika, tak ada. Cikgu ajar, deliver je. Yang mana tak dapat, besok lagi sambung. Patutnya yang tak dapat tadi, ya, dia kena kumpulkan yang tak dapat tadi, maknanya budak-budak yang tak berapa perform tu, dia kena ajar semula. Dia dah semakin berketinggalan. Bulan ke bulan, setahun yang saya ikuti, anak yang betul-betul tak dapat ni sangat-sangat tertinggal. So, macam mana dia nak melalui proses transisi untuk ke sekolah rendah? Itu ya, bila ramainya, ya, pelajar-pelajar masuk kelas inklusif. Sebab dia bukan kerana pelajar-pelajar tu ataupun murid-murid tu adalah masalah pembelajaran ke, ada masalah pembelajaran ke, hyper ke dan sebagainya. Dia orang terus cakap, dia ni lembab, anak yang lembam. Hanya perkembangan ataupun kemajuan seorang kanak-kanak itu berbeza-beza. Ya, dia kena ubah cara pembelajaran. That's why saya tekankan kat mana-mana pun saya bagi tahu yang paling utama, ya, sebagai pendidik kita kena kenal pasti apa keistimewaan kanak-kanak itu terlebih dahulu. Ya, sedari awalnya, dan masa dapat report daripada taska nak masuk ke tadika tu, parents yang kena lapor kepada cikgu tadika. Cikgu, anak saya ni adalah seorang kinestetik. Tiba-tiba cikgu pun tak tahu apa itu kinestetik. Lagilah pelik. Cikgu sendiri yang mengajar kat tadika tu pun, mak bapak ni dah faham dah. Anak dia adalah seorang kinestetik, auditory ataupun visual. Dia mention dekat cikgu. So, cara mengajar dia adalah secara kinestetik.
Cikgu jangan terkejut lah bila anak saya nanti banyak pergerakan. Dia perlukan alat pembelajaran yang banyak menggunakan fizikal dia. Cikgu tu pula tak faham. Itu memang terjadi. Pernah saya test dan cikgu pun tak tahu. Agak-agak tadika dekat Malaysia ni ada tak dia punya kelas khas dia? Kelas ataupun kursus-kursus yang diorang ikuti untuk mengetahui tentang apa keperluan kanak-kanak tersebut. Ada tak Kementerian Pelajaran sediakan kursus-kursus seperti itu? Tak ada. Habis SPM mohon kerja dekat tadika. Itulah dia punya kekurangan. Tak ada ya Cikgu Hasna, memang tak ada cikgu. That's why kita rasa risau ya. Apabila bayar mahal ni. Tapi cikgu yang mengajar tu tak tahu apa keperluan kanak-kanak. Ya, apa kehendak dia, apakah alat pembelajaran yang bersesuaian dengan keistimewaan mereka. Ya, tanya dia auditory apa, visual apa, kinestetik apa pun tak tahu. Macam mana? Ya, bila dia ajar, setakat ajar kanak-kanak tu bukan kanak-kanak visual, bukan kanak-kanak ni, dia takkan boleh duduk dekat dalam kelas. Dia adalah anak kinestetik, kena banyak pergerakan. Ya, dia kena uji berapa persen tahap kinestetik dia, berapa persen tahap auditory dia dan berapa persen tahap visual dia, dan baru boleh menyediakan ABM yang bersesuaian, cara pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian. Gitu ya. Itu yang bila saya test, Allah sedihnya. Macam mana ni budak lepas SPM terus masuk kat tadika. Apa yang dia tahu nak mengajar anak-anak yang ada 25 orang daripada 25 perut. Ya, 25 perut ni saya nak cerita ya, berbagai-bagai keistimewaan. Takkan tercapai lah, bayar je lah mahal ya, kat Little Galif ke, kat Brani Punch ke, ya bayaran 700 sebulan, tapi akhirnya anak-anak akan mengalami masalah emosi sebab tak boleh nak kejar. Apa yang cikgu ajar, mak bapak punya harapan sangat tinggi. Bila dia dah bayar mahal, dalam tempoh 3 bulan, dia nak anak dia pandai membaca, menulis dan mengira. Tapi itu tidak berlaku. Dan anak-anak tersebut mengalami masalah kemurungan, ya, rasa rendah diri, dan akhirnya ada yang hyper, ya. Dia apa ni orang kata, memberontak lah. Cikgu paksa dia, lepas tu compare dengan ni kenapa ni, yang ni boleh, awak tak boleh, awak ni boleh baca. Ya, sebagai kanak-kanak, benda-benda yang positif patutnya kita beritahu mereka, tetapi ini dah banyak sangat benda negatif. Akhirnya anak-anak ni kecil-kecil dah makan ubat hypertension. Itu yang saya buat kajian dekat hospital Selayang. Ya, seawal usia 9 tahun, kanak-kanak dah ada diabetik, dah ada hypertension, darah tinggi. Badan kecil je tapi penyakit darah tinggi kronik. Baru umur 9 tahun. Ada yang mengalami kemurungan, ya, anxiety dan sebagainya. Betul Cikgu Salina. Dah kecil-kecil lagi dah stres. Darjah 1 berderet-deret dekat kelas tuition kalau tak PKP. Ya, saya sebab anak saya cikgu, dia bagi tahu, mak, darjah 1 dah hantar tuition, mak. Sedangkan ya kanak-kanak itu masih lagi sepatutnya belajar sambil bermain. Belajar-belajar main-main je. Ini tak, dah hantar tuition. Apa dia nak ajar? Bayangkan mak-mak sekarang, betapa gilanya ibu-ibu sekarang nakkan anak-anak tu pandai seawal usia. Tak apa. Dia kalau dia tak pandai baca pun, macam Cikgu Nazli cakap, umur 9 tahun baru pandai baca buku kan cikgu? Boleh pun jadi cikgu. Grade 54 dah sekarang 54, 52. Boleh pun achieve. Dia tak pandai baca umur 9 tahun. Ni mak-mak sekarang macam mana kita nak? Sebab dulu saya sekolah memang cikgu saya belajar sambil bermain. Ya. Saya dah masuk darjah 1 yang sebenar tapi memang belajar sambil bermain. Tapi itulah bila main sangat saya tak pandai baca. Itu tiba-tiba, aku tak boleh nak buat anak aku ni mesti kecil-kecil kena belajar ni kan. Tapi sebab mungkin waktu tu konsep ABM tu tak ada. Saya umur rendah belajar dengan satu kelas dengan kakak-kakak yang umur dah 7 tahun. Masa tu saya baru 5 ke 6 tahun. Mungkin tak. Main tu lebih sikit lah pada kakak-kakak tu. Kakak tu memang belajar. Pegang buku, pensel tu belum masanya lagi kan. Untuk contoh. Tapi saya dah masuk sekolah arus perdana kan. Itulah mungkin.
Dia sebenarnya ialah kalau kita ni sebagai ibu bapa mestilah risau sebab sekarang ni kalau kita silap je anak tak pandai baca dah terus masuk kelas pemulihan. Bila dalam kelas pemulihan tu cikgu akan minta buatkan OKU, kalau tak nanti tak boleh nak masuk kelas pemulihan kan. So yang itu yang saya rasa juga ya, dua anak saya umur 9 tahun tak pandai baca sebenarnya. Kalau dekat rumah boleh jadi baca, cuma kat sekolah dia tak nak keluarkan suara. Ya, cikgu panggil untuk saya buatkan OKU anak. Tapi itulah kadang-kadang benda-benda macam tu kita kena kena pastikan jugalah anak kita mestilah pandai baca, takut nanti masuk kelas khas dia akan lagi merumitkan keadaan. Maknanya budak tu akan bercampur pula dengan pelajar-pelajar yang benar-benar OKU. Akhirnya anak kita jadi OKU dalam fikiran, tapi tidak ya sebenarnya. Kanak-kanak ni ataupun murid-murid ni dia punya penerimaan atau pembelajaran mereka itu tidak sama. Ya, kita kena tahu asasnya dulu yang paling utama sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Saya pernah buat dulu khusus ya dengan Pertim Persatuan Tadika. Ni kami buat bengkel 5 hari ya. Nak ajar cikgu-cikgu ni hanya mengenal pasti keistimewaan kanak-kanak. Tanpa kita tahu apa keistimewaan kanak-kanak tu, kita tak akan boleh buat proses pengajaran dan pembelajaran. Ada lebih dekat 200 ni peserta, tapi masa tu kita buat face to face di kerajaan negeri. Alhamdulillah. Cikgu tu dia bila dia dah tahu, senanglah puan. Ya, bila kita dah tahu apa keistimewaan dia, kita sangat senang nak bagi bahan yang mereka suka. Leka lah dia. Dia sendiri akan keluarkan idea dan akan lebih mudah sesi pembelajaran. Tak payah suruh. Ya, dia sendiri akan create, buat benda ni, dan bila kita kata nak adaptkan benda tu dalam pembelajaran, guru buat kelas ikut tarikh lahir. Betul. Kalau kata tahun 1, maknanya kalau kata tahun ni 2021, dia adalah murid berumur 7 tahun lah contoh ya. Mengikut kelas itu dulu, tapi sekarang ni dah lain sikit ya. Ada yang umur dia 6 tahun pun dah masuk darjah 1 kan sekarang ni. Dia tengok macam tarikh lahir, bukan tarikh lahir, tahun semasa, tahun kelahiran. Bukan macam dulu tarikh lahir kan, tahun kelahiran. Okey. So dah habis 1 jam dah. Ada banyak lagi slide ni. Macam mana? Ada. Ini kita kita buat refresher ya, sebenarnya bukan hilangkan saya dia ni. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini dan hari-hari seterusnya ya, ada banyak yang kita akan belajar 3 hari ini, ada lebih kurang 7-8 ya, 8 modul. Kita cuba ini memang kita akan belajar melalui berbeza. Saya akan menceritakan sedikit tentang konsep mengajar, konsep pembelajaran mengajar. Pembelajaran adalah berbeza. So prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan awal kanak-kanak dan kesimpulan, dan seterusnya ada sedikit ujian lah yang kita akan buat ya. Okey. Sebagai pengenalan, dia kalau nak cerita zaman dulu-dulu ni memang seronok sebenarnya ya. Tapi tak tahulah ada anak-anak muda ni seronok nak dengar ke tidak. Mak ni main nak kita ni syok sendiri. Kadang-kadang duduk termenung kan. Teringat zaman dulu ya, betapa seronoknya aku sebagai seorang kanak-kanak. Ya, memang seronok. Zaman kita memang tak ada apa halangan. Bila tengok ya orang anak-anak dia tengah hari hujan ya, baru je nak keluar kereta tu, ambil payung, bagi je lah dia main hujan. Apa salahnya? Kan, kalau kita dulu tak pernah jumpa payung pun. Saya ingat payung-payung kertas yang sekarang ni orang guna letak kat kubur ya. Itulah payung kami. Payung tu jangka hayat dia saya rasa dalam sebulan tu 2 bulan habis dah. Lepas tu payung tu pula jadi bahan pembelajaran kita, jadi alat permainan. Ya, yang itu yang saya ingat. Bab payung ni lah. Tapi zaman sekarang ni tak boleh langsung nak kena hujan cepat-cepat. Adakah hujan itu akan mengakibatkan seorang kanak-kanak itu mengalami penyakit? Nak tanya. Cikgu Sadri. Agak-agak kalau hari hujan, Cikgu Sadri rasa macam mana kalau anak kena hujan? Risau? Ya, sebenarnya saya risau doktor. Saya belum tahap yang berani kasih mandi hujan saya punya anak, bermain hujan. Itulah sebab dia tidak menanamkan imunisasi
ke dalam diri anak-anak. Ya, kita kena bagi peluang dia, biar dia jatuh, lutut dia luka ke tak apa. Itu kita nak bagi dia imunisasi sebenarnya. Keyakinan diri. Suntik satu keyakinan diri dalam diri anak-anak. Kena hujan pun bila dia dah biasa, dia tak demam dia cikgu. Bagi je main hujan. Ya. Cikgu Siti Zulaikha kata, saya bagi je anak saya main hujan. Itu adalah ibu yang kata memang kita sayang anak, tapi kita nak biar dia ada keyakinan diri yang kuat, ya. Dia berani, ya. Cikgu Sadri kena bagi anak main hujan. Memang kita sayang anak. Orang dulu kata sayang anak tu tangan-tangankan. Gitu. Kita kena bagi sebab kita nak dia betul-betul ada keyakinan diri. Maknanya jangan main hujan nanti demam. Kan, betul tak? Kita akan cakap macam tu. Cikgu Zulaikha kata mula-mula takut. Lepas tu mak-mak dia sekali mandi hujan. Ya, macam saya. Mula-mula ingat nak hantar je cucu pergi mandi dekat tepi rumah saya, ada sungai kan. Dengan saya sekali basah. Kali-kali berenang terus. Ya, dia macam ni tau. Kita pun, benda-benda macam ni, kita dah lama tinggal, kita pun jadi seronok. Kalau dapat nak mandi hujan, tengok jari hujan tu geram je kan, teringat zaman-zaman dulu. Ya, lepas tu macam anak saya, memang cucu-cucu saya kalau hujannya ada je aktiviti menyapu dekat ni, konon-konon nak menyapu tapi sebenarnya nak mandi hujan. Ya, itu dia punya alasan lah. Test dulu ya Cikgu Sadri, sebenarnya main hujan ini adalah satu yang menyeronokkan kanak-kanak ya. Cuci longkang. Betul Cikgu Hasna, saya punya alasan cuci longkang. Sebab ya, masa tu je lah orang tak boleh nak kata tak boleh ni kan. Ajak sekali anak-anak, cucu-cucu jom kita cuci longkang. Wah, mandi, tapi pastikanlah waktu tu tak ada guruh ya, tak ada peti dan sebagainya. Pastikan hujan yang keluar tu adalah hujan yang agak-agak suci lagi, bersih lah. Dia memang sangat-sangat menyeronokkan. Cuba Sadri ya, Cikgu Sadri. Lepas ni nanti hari hujan, tapi Cikgu Sadri sekalilah. Dah nampak gelap-gelap macam ni kan. Ready dengan pakaian yang sesuai ya. Jangan pula pakai kain pelekat dan batik kan. Tak molek lah nanti tetangga lagi seronok. Seronok Cikgu Hasna. Memang bagi saya kan, dunia kanak-kanak sekarang dengan dunia kanak-kanak, maknanya dah berakhirlah dunia kanak-kanak ni. Ya, kanak-kanak tidak merasa mereka itu adalah kanak-kanak. Tak ada kebebasan yang mutlak untuk kanak-kanak. Ya, kalau kita tengok dalam CRC, ya dalam CRC kanak-kanak itu harus diberi kebebasan untuk berkreativiti, ya belajar, semua sepatut-patutnya kanak-kanak itu rasa. Tapi tidak. Dia sekarang hidup dalam keadaan terkongkong, rasa tak puas hati, memberontak sebenarnya tapi tak boleh nak cakap. Tidak dapat diluahkan. Tak percaya, cuba Cikgu Sadri kalau hujan, ya letak anak kat tepi pagar. Dia rasa nak keluar, nak main, di kaki-kaki dah hulu-hulu dah. Kalau ada peti janganlah, ada peti, ada guru tu, tak payahlah duduk dalam rumah diam-diam. Tapi kalau hujan, biasa je lah kalau ada hujan yang tak ada peti, tak ada guru tu kan. Kalau boleh jangan duduk kat tengah padang, tempat yang terlindung supaya kita tidak dikenakan, tak kena peti. Betul kata Cikgu Salina, janganlah waktu peti. Hujan sekarang ni bukan setiap hari hujan yang berpeti kan. So pilihlah waktu-waktu tertentu. Cikgu Hafizah takut kan, ribut hujan peti tu jangan main-main kak. Dia takut-takut tak ada. Kita tengok kesesuaian. Sebab saya dari kecil memang kalau ikut kita dulu pipe pun tak ada. Rumah saya memang tak ada pipe ya masa saya zaman kecil dulu. Kita harapkan air hujan. Kalau ada hari-hari itu hari hujan, jadi kita tak perlulah pergi ke jauh sikit nak mandi ya. Mandi air hujan, sabun-sabun terus masuk pakai baju. Tak payah nak bilas-bilas. Tapi kalau sekarang mandi hujan, masuk dulu bilas. Kan? Itulah perbezaan dia ya. Okay, so memang sesuatu yang tiada kanak-kanak rasa pada zaman sekarang lah, yang seperti mana kami yang otak-otak ini rasa, dan itu perlu kita nantilah. Saya sekarang ni pun sedang lagi buat buku-buku yang bagaimana kita nak menggalakkan ataupun menggalakkan cikgu-cikgu itu ada kreativiti. Macam saya ada satu buku yang saya tulis, aku profesional bukan bibik tu, yang itu saya nak bagi alert kepada parents kat luar sana, jangan memandang rendah tugas seorang pendidik, terutama pendidik awal kat kanak. Ya, ada yang kata lah kerja kau cucikan anak aku punya berak, mandikan anak aku, tak payah nak cakap banyak-banyak.
Tapi dia tak tahu cikgu yang kita keluarkan ni, cikgu diploma, cikgu degree. Ada yang ada master, ada PhD. Kau kena ingat yang itu. Boleh. Cubalah. Ya, saya bukan apa. Nak share je sebenarnya. Ya, sebab saya nak parent-parent dekat luar sana betapa beratnya tugas dan tanggungjawab seorang pendidik awal kanak-kanak. Dia bukan apa kata kaleng-kaleng. Saya ada masuk dalam grup hari tu ya, yang ada dia punya link tu, pergi dekat saya punya e-book, saya ada buat e-book, ada banyak dah saya buat e-book ya, sebab saya nak share ya pengalaman yang ada dan supaya ibu, saya tak ada fikir pasal pendidik, saya tahu pendidik ni memang setiap masa belajar. Tapi saya nak masyarakat di luar sana sedar ya bahawa pendidik awal ni adalah orang yang sangat penting dalam kehidupan kanak-kanak. Dia sangat-sangat penting ya, sebab dalam tempoh 4 tahun pertama kanak-kanak itu lahir, kitalah pendidik ni yang banyak-banyak sangat turunkan ilmu kepada kanak-kanak sebab dia absorb lebih dari 80% daripada apa yang dia belajar ya oleh apa yang dilihat dan apa yang ditiru daripada dalam persekitarannya. Yang itu yang kita nak parents kat luar sana tahu, dan barulah mereka boleh fikir bila pengusaha ataupun sesiapa saja yang terlibat mengajar anak mereka ni minta bayaran lebih, diorang takkan query. Ya, kesian. Sudah kita keluar, ada degree, gaji 1,200. Tapi cuba tengok, student yang ada degree dalam engineering. Boleh demand. Ya, boleh demand. Tapi parents kat sana nak bagi dekat kita punya pendidik bayaran. Anak dia umur 3 bulan nak bagi 350, 400 pun berkira. Sebab kita punya kebergantungan pendapatan berdasarkan kepada apa yang parents bagi. Dan kita nak bagi kesedaran pada parents betapa sukarnya ya pendidik-pendidik kita yang mengasuh dan mendidik. Bukan sekadar mendidik tetapi mengasuh dan mendidik. Ya, barulah kita ni sebagai pendidik rasa puas hati. Alhamdulillah anak aku dapat. Anak didik kita keluar kerja gaji 500. Macam mana perasaan kita? Sedih kan? Ya, kita dah bagi yang terbaik dekat cikgu-cikgu kita tu, dekat kita punya pelatih-pelatih tu, tiba-tiba diorang kerja kat luar 500. Jadi saya kata kalau budak-budak KV ni naiklah dalam setahun RM10 kita sendiri pun gaji daripada saya first dengan kerajaan dulu gaji saya 470 je. Waktu nak bersara dekat dengan 10,000. Macam tu juga parents yang kat luar sana. Setiap tahun ada kenaikan gaji. Kenapa kita kat tadika takut dan naikkan yuran? Yang itu yang kadang-kadang kita kena ajar kita punya. Saya ajar saya punya pelatih supaya terus fikir kita adalah seorang usahawan. Ya, seorang usahawan, seorang business woman ni, businessman ke, dia mesti nak untung. So itu yang saya masukkan ekstra pembelajaran kepada student supaya diorang terus ada niat aku keluar nanti menjadi seorang usahawan. Ya, ajar dia macam mana mengira, ajar dia biar dia menganggap bidang ini adalah satu perniagaan, bukan kerja sukarela ataupun pegawai kebajikan. Biar kerja kebajikan tu orang kebajikan yang buat. Ini tak apalah, bayar lewat sikit pun tak apa. Merana cikgu kita. Pengusaha kata bayar lewat pun tak apa, yang merana siapa? Pengusaha kita punya pendidik lah. Gaji lambat bayar, 7 hari bulan belum dapat gaji. Gitu. Ya. So kita kena pastikan, kita tunjuk kepada parents, kita bagi yang terbaik untuk anak-anak mereka, dan barulah parents akan tak ragu-ragu untuk buat bayaran. Ni taklah, hidup segan nak mati mau. Hidup segan mati mau, macam mana orang nak bagi kita lebih ya dari segi bayaran dan sebagainya. So yang itu yang kita cuba ya, lebih baik besok kita keluarkan je kita punya student, semua orang jadi usahawan taska di rumah. Dapat 9 orang kali 400, cikgu kita mesti dah ada 3,000 lebih pendapatan. Apa dia nak kerja dengan orang, bayaran baru 1,000, itu pun macam-macam orang ni. Kita dengan student saya tahu sebab student kita memang dah ready dengan RPA lengkap, dengan ABM dah faham. Tapi yang kat luar sana anggap mereka tu lepasan SPM. Ya, kalau pandai buat RPA, kau buat RPA je kerja kau kat taska. Mana boleh macam tu? Tu saya kata saya tanamkan minat ya sampai saya cari
dana supaya kita punya pelatih besok keluar dah ada modal untuk berniaga. InsyaAllah tak ada masalah. Dari segi dana tak ada masalah. Ada banyak sangat tempat yang boleh kita bagi dana. Contoh ya, kalau parents tak mampu nak bagi modal, ya kita akan cari dana, pinjaman dengan mara dan sebagainya, biar mereka jadi pengusaha taskali rumah. Pergi sewa satu rumah, kau duduk kat situ, kau ambil lah budak 9 orang. Budak transit ambil lah dari 5 orang. So berapa pendapatan mereka? Then baru boleh mereka apply apa yang kita dah ajar. Dia banyakkan belajar sambil bermain. Dia menjadikan persekitaran yang kondusif. Kalau tak, dia kerja dengan orang, dia tak boleh nak apply. Orang akan halang. That's why yang sekarang ni, bila kita tengok dekat taskar tadika, ya kebanyakan kita punya, ni terkongkong. Saya nak buat sebenarnya. Tapi bila saya bagi idea, semua tak boleh. Ni tak boleh, ni tak boleh. Yang jadi mangsanya siapa? Anak kita. Kan? So, kalau boleh cikgu tambah lagi dekat dalam kita punya ni tentang pembelajaran usahawan tu. Tu sangat bagus ya. Kita galakkan kita punya student semua biar dia jadi pengusaha. Even nak jadi pengusaha taskar rumah tu lagi baik. Sebab saya sendiri pun dah ada satu sistem bagaimana nak mempromosi taskar di rumah. Promote pula tak apa. So, okay, nanti kita bincang lain. Okay, 10-20. Awal kanak-kanak ialah istilah yang merujuk kepada tempoh masa kanak-kanak tersebut dari waktu dilahirkan. Ini cikgu dah tahu. Dan saya just masukkan sebab dia adalah silibus dan saya dah malas nak huraian ini sebab semua cikgu-cikgu tahu ya. Istilah awal kanak-kanak merujuk pendidikan awal kanak-kanak yang memerlukan segala program pendidikan seperti memberi layanan, asuhan dan bimbingan kepada kanak-kanak tersebut seawal dari lahir hinggalah umur 8 tahun. Dia bukan, bila kata pendidikan awal kanak-kanak bukanlah yang setakat taskar saja. Ya, termasuklah kanak-kanak yang darjah 1 dan darjah 2. So mereka ni memang ya kalau boleh nak kita ajar supaya mereka ni banyak belajar melalui bermain. Okey. Pendidikan awal kanak-kanak adalah sangat penting dalam perkembangan dan pembangunan seorang kanak-kanak itu dan umum mengetahui sekiranya seseorang kanak-kanak itu mendapat pendidikan asas yang berkualiti, maka diyakini kanak-kanak tersebut akan terus berjaya dalam pendidikan yang akan dilalui pada peringkat yang lebih tinggi dan juga kerjayanya di masa hadapan. Maknanya bila kita dah dapat kenal pasti anak-anak tersebut punya keistimewaan, dia tak kahwin paksa lah. Maknanya kalau dia kerja pun dia akan dapat kerja yang dia minat. Ya, kita dah kenal. Seawal usia 4 tahun sebenarnya kita dah tahu anak kita nak jadi apa. Sepatutnya. Ya, kalau kita dapat, kita tahu bagaimana untuk melihat keistimewaan kanak-kanak tersebut. Kita takkan rugi. Ya, kalau kita kata, anak aku ni rasanya nak jadi engineer ni. So, kita beli peralatan yang menjurus ke arah mereka menjadi seorang engineer. Dan akhirnya nanti apa yang mereka buat adalah yang mereka suka. Ya, tak adalah kata aku suka sangat nak jadi cikgu pendidikan awal kanak-kanak ni. Dah terpaksa. Sebenarnya aku nak jadi cikgu lain. Aku belajar geografi sebab aku nak jadi seorang cikgu geografi. Tapi bila dah masuk dalam bidang ni, ya, banyak gunanya untuk kepentingan diri kita, ya, terutama untuk pembesaran anak-anak kita. So kita pun ubah. Tak apa. Ya, iaitu kita memang seorang pendidik. Selagi ia bernama pendidik, bidang apa pun sama. Ya, kita aku janji kita adalah menjadi seorang pendidik. Bidang apa pun tak kisah. Tetapi yang lain tu, yang kat luar sana, ya parents ada, engkau dah besar besok mesti jadi engineer. Sedangkan anak dia adalah anak visual. Dia bukan anak untuk menjadi seorang engineer. Engineer dia lebih kepada kinestetik. Itu yang kita kena betul-betul faham keistimewaan seorang kanak-kanak dan bagaimana kita nak menyediakan alat bantu mengajar yang bersesuaian dengan minat dan kecenderungan mereka. Dan barulah dia tally. Ni tak beli mainan, beli je lah. Kalau dah RM2 jumpa beli. Ya, kalau saya tengok lah barang-barang tu, penuh bakul. Patang pergi IKEA, apa ada benda semua beli. Tapi semua benda tu anak tak suka. Tengoklah puan, saya dah beli permainan dekat satu bakul. Tapi satu pun dia tak minat. Puan tahu ke anak puan ni minat apa? Tak lah, saya beli je semua. Itulah yang saya dapat. Bila saya bersemuka dengan parents, lebih daripada 1,000 orang ibu bapa bila kita buat research ya. Kebanyakan ibu bapa tak tahu pun pasal keistimewaan anak-anak mereka. Just beli untuk main. Adakah dia nampak kat situ anak tu punya improvement? Tak ada. Main je lah, main tinggal. Lepas tu, kalau dia tak suka, dia lempar pecah. Kan, kereta 2 hari, puan nak tahu kereta 2 hari hancur. Sebab benda tu dia tak suka. Bahan yang dia apa yang ada dalam persekitaran dia adalah belajar. Sebenarnya apa yang ada di dalam persekitaran dia adalah bahan untuk dia belajar. Itu yang kita kena tahu.
Ya, dia nampak aja cacing, dia dah ada kat situ dalam kepala dia, sains, tunjang sains. Sebenarnya, ya, kanak-kanak nak meneroka. Kenapa cacing tu duduk dalam tanah? Apa yang dia makan? Macam mana dia nak hidup? Itu yang anak-anak nak belajar. Tapi siapa yang ambil kisah? Tak ada kan? Dia jumpa je kumbang jatuh dekat depan rumah dia, dia ambil kumbang tu. Dia nak tahu kenapa kumbang tu boleh terbang, tapi siapa yang ambil kisah? Itulah alat pembelajaran seorang kanak-kanak. Yang kita sendiri tak pernah nak kisah. Even kalau kita nampak cicak, anak tu nampak cicak, dia mesti termenung. Kenapa cicak ni boleh melekat ke dinding? Tapi dia nak tanya, dia tak tahu. Sepatutnya bila kita nampak je anak tu pandang je cicak tu, mesti kita kena tanya. Agak-agaknya kenapa cicak tu boleh melekat kat dinding? Kita sebagai orang dewasa, sebab kita nak rangsang anak tu punya idea kreatif dia. Tapi tak pernah berlaku kan? Kalau dia jumpa nyamuk, dia pegang je, dia tengok. Tapi dia tak tahu apa nak tanya. So kat situ dah ada sains yang anak-anak tu perlu tahu. Tapi tak ada siapa kisah. Jumpa nyamuk, jumpa lalat, jumpa banyaklah dalam persekitaran ni. Kalau jumpa tai cicak pun sebenarnya anak tu nak tahu. Tu pasal dia kata, ini makanan kok boleh masuk mulut. Kan? Okey. Seterusnya, konsep pengajaran. Konsep pengajaran. Pengajaran ialah menyatakan kesanggupan untuk mencari ilmu sepanjang hayat, menghormati kanak-kanak dan remaja dan berkongsi pengetahuan, membimbing, mengarah, membantu, menyubur dan merancang. Ada banyak kerja kita kena buat. Bukan setakat mengajar, kita juga perlu membimbing, mengarah, membantu, menyubur. Bila kata mengarah, kita minta kanak-kanak itu tahu tentang disiplin. Itu kita ajar untuk kanak-kanak itu sedar tentang ada peraturan. Bukan kita mengarah, ni angkat ni lepas lepas makan ambil pinggan mangkuk letak dekat sinki. Itu kata kalau ni mengikut kita adalah arahan, mengarah. Tetapi sebenarnya kita mengajar mereka untuk kemahiran urus diri. Jangan arah-arah anak saya buat itu buat ini cuci alat permainan lah. Wahanya anak-anak tu seronok je kena siram dengan air, macam ada pipe, macam kita buat air hujan sambil itu kita cuci alat permainan. Sebenarnya kadang-kadang suka, tapi parents di luar sana ada yang tak setuju. Apalah cikgu kat sekolah tu, adakah anak aku disuruh cuci dia punya stacker bag tu semua. Dia tak tahu waktu tu anak tu sedang belajar tentang kemahiran urus diri. Tahu tentang peraturan, tahu tentang disiplin dan sebagainya. Itu yang parents-parents kadang-kadang reject apa yang kita buat terhadap anak mereka. Okey, seterusnya menetapkan matlamat untuk diri sendiri dan juga murid menghadapi cabaran diri dan profesional. Kita adalah seorang yang profesional, sentiasa ada mekanisme bela diri yang tinggi. Maknanya bila ada parent serang, kita kena jawab mengikut brand planner. Persekitaran kanak-kanak itu perlukan sekian. Terus ada fakta dan baru parents respect lah budak ni. Kalau kata teori John Piaget, kita sebut macam tu dengan parents. Kita ajar kita punya pelatih ready dengan fakta. Maknanya apa pun yang parents tadi serang kita pasal anak dia tak pandai ke, dan kita kena sebut dengan fakta. Penting. Supaya mereka akan kelihatan profesional. Bidang kita adalah bidang profesional. Dan diiktiraf pun sebagai bidang profesional. Tapi orang kat luar sana tak anggap pun kita seorang profesional. Dan bila kita bercakap dengan parent, bersandarkan kepada teori, bersandarkan kepada fakta. Mengikut Ibnu Khaldun, kan bagus kalau dapat cakap macam tu. Kan? Kadang-kadang kita sendiri pun, aku tak ingat pemakaian buaian dekat taska contoh. Jadi hot sekejap hari tu. Sebab parent nak juga anak tu tidur dalam buaian. Macam mana kita nak explain? Aku tak reti nak explain. Mengikut Akta Taska 1984, dekat section sekian-sekian, perkara berapa ada menyatakan, section 8 sekian-sekian. Macam itulah. Kita kena mention. Dan nanti puan carilah dekat Akta Taska, dekat section sekian-sekian. Barulah dia, alah, tak boleh lah pakai sebenarnya. Salah boleh dikenakan di bawah akta kanak-kanak 2001 nanti. Sebab ibu bapa telah mengabaikan hak kanak-kanak. Sebab kanak-kanak tu perlukan keselamatan. Tapi ibu bapa dia abaikan. Gitu. Kita kena menjawab mengikut fakta. That's why kita kena ajar kita punya cikgu-cikgu dan ajar juga murid-murid tahu tentang peraturan, arahan dan sebagainya. Okay?
Seterusnya menyalurkan budaya dan nilai nasional. Ya, kalau dekat saya pernah pergi dekat Sarawak ya, dekat Sarawak yang Penan tu saya masuk ke dalam kawasan Penan tu sebenarnya tujuan utama adalah nak memastikan semua orang-orang Penan, masyarakat Penan tu ada IC je. Saya pergi dengan JPW dulu, nak ada IC je, tapi mereka bukan tak ada IC, sekolah pun tak pernah. Ya, kehidupan dia sangat-sangat menarik. Pagi bangun tidur pergi bertani. Oh, syoknya dengan dia punya environment tu sangat-sangat bau pokok ya. Lepas tu padi ada sendiri. Ikan-ikan bela sendiri. Sayur-sayuran tanam sendiri. Anak-anak dia sungguh pun tak pernah pergi sekolah, tapi kalau kata ini pokok kobis, umur 2 tahun 3 tahun dah tahu pokok kobis. Kalau anak kita ayam ditanya ayam apa, KFC. Sebab dia tak pernah tengok ayam sebenar. Kan yang ada gambar je. Tapi diorang semua jenis haiwan dia tahu. Matematik, sains, saya dalam kepala saya yang lain-lain tu saya buatlah cerita. Kesiannya diorang ni. Macam mana ya diorang tak belajar. Cuma dia tak reti baca menulis mengira je. Kalau masuk je cikgu dekat kawasan Penan tu, senang sangat cikgu nak ajar. Dia dah tak main lah. Kita punya flashcard tu, tak pakai dah. Ya, dia bermain. Kehidupan anak-anak tu masuk sungai, ya, bela ikan. Kalau ikan, semua jenis ikan sungai tu diorang tahu nama. Kecil lagi 3 tahun, 4 tahun dah tahu dah. Kita ikan tilapia pun yang mana satu ikan tilapia ni. Pak, bila nak cerita tema haiwan di dalam sungai, cikgu-cikgu sendiri pun tak faham. Nah, ini kenapa lah? Aku tak ingat lah dulu kecil-kecil dulu aku ada makan ikan ni. Tapi jangan kita kata anak-anak Penan yang tak pernah bersekolah tu, ya, walaupun dia orang tak reti baca menulis, tapi dia sangat-sangat mengenali ya apa yang ada dalam persekitaran mereka. Kalau kita kata nak tema sayuran, semua jenis sayur, even pokok paku merah hijau tu pun dia tahu dah. Kita yang tahunya pokok-pokok yang ada dekat pasar raya lah, timun kan, sawi. Ni tak, semua jenis tanaman sebab mereka adalah petani. Apa yang ada dalam persekitaran ni dia boleh sebut dengan betul. Dia punya perkembangan bahasa sangat bagus. Tapi dalam bahasa Penan. Sebab attachment and bonding dengan orang dalam persekitaran. Dekat kawasan pertanian dia tu ramai sangat mak-mak ya, yang sentiasa nak layan. Dia cakap dalam bahasa dia, ini apa? Ini apa? Sebab cepat je mak ayah dia jawab. Macam kita ni tunggulah mak tengah masak. Macam mana perkembangan bahasa dia nak meningkat? Dah kecil hati anak ni, alamak. Sampai hati aku tanya dia tak nak jawab. Ni lori ni ada tayar berapa? Lah tolonglah kira sekejap lori tu tayar berapa? 4 je pun kalau kita beli lori. Ni alat permainan lori ni. Jawab je lah 4. Sebab kat situ dia tengah belajar awal maths. Dia kira tayar lori. Tapi mak dia biarkan. Kesian kan? So kita kena bagi ya ilmu tersebut kepada semua pendidik yang ada dengan kita, ya, apa yang dalam persekitaran itu lebih utama dibandingkan apa yang kita nak ajar di dalam kelas, ya, sesi pembelajaran di dalam kelas. Okey. Nak bergerak dia. Dah pukul 10:30. Ada masa lagi. InsyaAllah. Tak ada siapa ni. Okey, antara perkara yang diambil kira dalam pengajaran kanak-kanak ialah kanak-kanak tentang kanak-kanak itu sendiri. Kena kenal pasti latar belakang kanak-kanak itu sendiri, ya. Kemudian tu kalau dah ada latar belakang tu dah tentu-tentulah ada tulis kat situ apakah keistimewaan kanak-kanak. Kita tak pernah pun tanya kat mak bapak tu anak ni, yang kita tanya selalunya allergik apa. Tambah lagi satu ya, kalau kita kata kita ada borang pendaftaran kanak-kanak tu, tambah je lagi satu keistimewaan anak ni ataupun hobi dia. Kalau kata keistimewaan kanak-kanak tu susah sangat kan, letak je lah hobi dia. Takkanlah mak dia tak pernah observe anak dia hobi dia apa, anak dia sendiri tu. Kalau kata Cikgu Sadri anak dia suka main air, kita dah tahu dah anak dia lebih kepada fizikal ya. Secara ni lah. Maknanya secara just kita teka anak dia ni lebih kepada anak saya ni suka hobi dia main bola sepak, lebih kepada fizikal. Kita sebagai pendidik dah terus ni mesti budak ni kinestetik. Anak saya ni suka menonton TV, dia kena tengok kalau apa dia buat sesuatu tekun. So anak ini adalah lebih kepada apa dia?
Kalau kata tekun membuat sesuatu, kalau kita bagi tu dia buat dia apa dengan penuh tekun. Dia benda yang dia buat tu mesti dia kena tengok. Dia kena teliti. Itu adalah anak yang visual. Ya, kalau ni dia suka dengan muzik, dengar je apa-apa mesti dia menari, joget apa semua. Ini anak-anak yang auditory. Mudah je, maknanya kalau kita kata kita sukar nak ni, kita just letak, kadang-kadang parent pun tak tahu, kita letak je hobi dia apa, dan baru kita nampaklah anak itu punya keistimewaan dan mudah untuk kita melaksanakan tugasan harian kita. Okey, seterusnya isi kandungan, kurikulum apa ya. Apakah yang kita nak ajar kepada kanak-kanak tu? Kalau kata ada 6 tunjang, yang 6 tunjang tu kita kena explain kepada parents, ya, kena tunjuk kepada parents kita punya jadual pembelajaran. Ya, kita kena tunjuk kepada parents supaya nanti berlakunya kesinambungan di antara proses pengajaran dan pembelajaran dekat tadika dengan di rumah. Ya, cikgu hari ni anak cikgu pula. Puan, anak puan hari ni dah belajar ni. Ya, kita kena masukkan ke dalam log harian isi kandungan pembelajaran yang akan kita laksanakan di tadika. Kemudian tu pendekatan kaedah dan teknik. Ini adalah kita nak mengajar cara apa? Adakah kita nak mengajar cara bermain? Ni ada banyak kan alat-alat pembelajaran yang kita boleh guna atau kaedah-kaedah yang kita boleh guna dan teknik-teknik yang boleh kita guna untuk kita kongsikan kepada parents juga. Tak adalah bila berlaku PDPR, mak kat rumah cikgu ni sebenarnya nak buat apa ni? Katanya itu telah sapi. Kemudian tu persekitaran dia, ya, kalau sekarang at least lah dia satu sesuai untuk anak dia belajar. Tak adalah dia belajar dekat dapur sampai mak mana kelitang tumbuk. Tak dengar? Siapa yang tak dengar ni? Cikgu Hasna. Hello. Baru dengar. Okay, cik. Semua orang ke tak dengar? Slide nampak tak? Slide nampak tak Cikgu Hasna? Saya nampak Cikgu Hasna duduk kat tepi. Nampak, okey, nampak tak apa. Tapi saya punya internet okey. Tak tahu lah, mungkin cuaca kot. Okey ya. Sorry, minta maaf cikgu-cikgu semua terkeluar sekejap kot. Tapi saya okey je. Okey. Di rumah ya, kita kena sediakan satu ruang pembelajaran yang bersesuaian untuk anak-anak itu belajar juga seperti mana di sekolah. Ini adalah saya bagi contoh jugalah ya, beberapa permainan untuk anak-anak di tadika. Ini saya pergi dekat tadika Suruhanjaya Security. Main aja. Satu-satunya tadika yang saya pergi, kerjanya main je. Dia punya tempat duduk macam ni lah. Dia tak ada pun dalam bentuk classroom. Dia punya sesi pembelajaran dalam round table. Nampak? Dia beri peluang kepada murid-murid untuk berkomunikasi di antara satu sama lain. Memang bising sangat, kelas tu bising ya. Ini sewaktu diorang buat maths, awal maths ya. Pembelajaran matematik sewaktu tu. Tapi dia punya pembelajaran matematik tak ada pun buku, dia cuma kekal lukisan. Saya tanya, Cikgu Hasna okey ke saya punya line? Okey? Sebab saya nampak muka Cikgu Hasna je kat sini. Okey. Yes, tiba-tiba macam keras. Okey. So di sini tengok persekitaran pembelajaran itu sangat-sangat penting. Kanak-kanak ya, murid kat sini mak bapak dia dah datang, saya tunggu sampai habis waktu sebab lepas ni dia ada satu transit atau pusat jagaan di sebelah, dia tak nak keluar daripada tempat ni, dia punya seronok lah sebab dia sangat-sangat apa orang kata diberi peluang untuk berkarya.
Pembelajaran dia memang semua bermain ya, daripada tunjang maths ya, tunjang bahasa dia, tunjang fizikal dia, semua dalam bentuk permainan. Ada banyak sangat aktiviti untuk orang kata belajar sambil bermain secara tradisional. Banyaklah cikgu. Dia dimiliki oleh Datin Kim Ainun. Kalau siapa kenal ya, kalau you all ada peluang pergilah ke Suruhanjaya Security. Dia punya kaedah pembelajaran adalah dia mengikut US punya. Sebab Datin Kim Ainun ni dia memang baru balik daripada US ya. So, semua apa yang dia dapat di sana pun dia kerja dekat tadika dengan taska. Then dia apply di sini. Memang sangat-sangat menarik ya. Ni lagi ya, saya nak tunjuk. Ni pun dia punya juga ni. Tengok cikgu dia mengajar bahasa. Ada tak kerusi meja macam dekat tadika biasa? Kalau tadika biasa macam mana? Kan? Kerusi meja macam kita dah nak masuk sekolah rendah, sekolah menengah tu. Tapi ini tengok, budak-budak tu duduk lah pergi. Dia macam-macam stesen ada. Kalau dia pergi tunjang bahasa, kalau dia tengah belajar tunjang bahasa, dia akan pergi dekat sudut main peranan ataupun dekat storytelling di corner. Kalau dia nak main, ni awal maths ya, yang cikgu pakai tudung pink ni, ini dia tengah ada aktiviti ataupun pembelajaran matematik. So dekat corner-corner tu memang disediakan tempat yang memang bersesuaian dengan tunjang-tunjang. Ya, okey. Baik, ada idea lah sikit nanti kalau cikgu nak cerita dengan kita punya pelajar-pelajar kan. Okey, mengikut Hill 2002, pembelajaran berlaku apabila pengalaman menyebabkan suatu perubahan yang agak kekal dalam pengetahuan atau tingkah laku seseorang. Perubahan ini mungkin secara sengaja atau tidak sengaja untuk lebih baik atau lebih buruk, betul atau salah dan sedar atau tidak sedar. Ya tak adalah kita kata, kau belajar hari ini mesti dapat terus 3 bulan mesti pandai baca, menulis dan mengira. Sebenarnya apa yang dilihat ya, itu adalah pembelajaran. Apa yang didengar itu adalah pembelajaran. Ibu bapa kena sedar yang itu. Kita tak adalah kata, anak aku ni mesti dah masuk sekolah, dah umur 4 tahun. Mesti dah pandai, anak-anak orang lain dah pandai baca. Janganlah samakan anak orang dengan anak kita. Saya dulu 7 tahun pandai baca, jadi bagi saya anak saya tak pandai baca, umur 7 tahun pun saya tak kisah. Ya, ni ada, lain kak dulu dan sekarang. Dulu kalau tak pandai baca, ya tak ada je kelas inklusif, akak masuk je lah kelas yang sama. Ya, ini dia risau sangat dah masuk kelas asuh. Okey. Ini dah kan. Saya tidur bawah. Okey. Okey, pembelajaran adalah proses atau kegiatan belajar ya, mengikut kata Tengku Iskandar 1980 berlaku dalam pelbagai bentuk. Ya, menurut Shang pula, pembelajaran melibatkan perolehan dan pengubahsuaian pengetahuan, kemahiran, strategi, kepercayaan dan tingkah laku. Dia adalah proses pengubahsuaian. Ya, bukan kita kata dia just nak ubah daripada anak tu tak pandai kepada pandai je. Ya. Bukan kata hari ni kau belajar kau mesti dapat ni. Ya, kalau tidak tak boleh. Okey. Bagi Gak ni pula, pembelajaran merupakan perubahan dari segi kecenderungan yang diperolehi dalam masa yang panjang dan bukannya dikuasai secara mudah mengikut proses pertumbuhan seseorang. Ya. Okey, seterusnya prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan awal kanak-kanak ialah kanak-kanak berkembang secara menyeluruh. Ini saya dah tentu tadi pun, ya, program prasekolah perlu menjamin perkembangan intelektual, sosial, akhlak, yang ni Jerry lah yang ada dalam kurikulum, dan kanak-kanak dijalankan dengan sebaiknya supaya kanak-kanak boleh berkembang secara optimal. Perkembangan menyeluruh bermaksud perkembangan kanak-kanak dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek serta kognitif dia. Okey. Dan perkembangan kanak-kanak mengikut urutan yang standard. Dia mesti mengikut urutan dia. Tak adalah apa ni kata hari ni kau belajar ini mesti terus pandai. Tak, dia mesti
Biar dia kenal dulu, kemudian tu dia ingat, kemudian tu barulah dia boleh simpan di dalam memori dia. Ya, semua kanak-kanak akan menghadapi corak perkembangan yang sama, corak perkembangan dia sama, yang meliputi semua aspek perkembangan. Dalam perkembangan kanak-kanak, urutan standard yang berlaku didapati berkait rapat dengan pergerakan seseorang kanak-kanak. Ya, dia mengikut pergerakan seseorang kanak-kanak. Okey, perkembangan kanak-kanak mengikut tahap yang berbeza-beza sama ada dalam diri dia sendiri, interpersonal, ataupun antara kanak-kanak lain iaitu intrapersonal. Ya, kadang-kadang dia nak belajar untuk meningkat pun daripada apa yang ada di dalam diri kanak-kanak yang lain. That's why dalam kalau dalam proses pendidikan prasekolah ni bersesuaian kita menggunakan round table. Ya, round table maknanya dia tengok kawan dia boleh buat, dia pun belajar daripada kawan dia. Ya, maknanya dia perhati je kawan dia buat macam mana, lepas tu dia tiru dan akhirnya dia pun boleh buat. Ya, kalau kita buat dalam bentuk classroom, dia tak nampak apa yang ada dalam kalangan kawan-kawan dia. Sebenarnya bagus bila kita buat round table tadi, dia tak tahu, dia tengok, dia observe kawan dia buat dan akhirnya dia belajar. Bukan daripada guru, tetapi daripada interpersonal. Ya, selain daripada guru, kawan-kawan dia, iaitu kanak-kanak yang lain. Dan setiap kanak-kanak punya perkembangan yang berbeza-beza peringkatnya. Ini adalah kerana setiap kanak-kanak berkembang mengikut masa biologikalnya sendiri, kerana tidak semua kanak-kanak mencapai titik perkembangan yang sama pada umur yang sama. Itulah dia ya. Berbeza-beza di antara satu sama lain, dan main merupakan aktiviti fizikal atau psikologi atau kedua-duanya dan hendaklah disertai secara aktif oleh peserta. Ya, selain itu terdapat berbagai kepentingan belajar sambil bermain, di antaranya ialah ya, dengan bermain, ya, selain daripada dia belajar, dapat juga mengurangkan tekanan kanak-kanak itu sendiri. Ya, dia jadi dia dapat solve dia punya problem. Ya, kemudian tu dapat meningkatkan kemahiran manipulatif seperti mencantum, melukis dan menampal. Ya, kemudian tu dapat memenuhi keperluan naluri ingin tahu. Nak tahu lebih. Ya, kemudian tu dapat meningkatkan daya kreativiti dan imajinasi, dapat meningkatkan penguasaan bahasa dengan melakonkan semula apa yang dibaca atau cerita yang didengar. Ini juga adalah gambar saya pergi ambil dekat tadika Datin Kim, ya, Suruhanjaya Security. Okey, seterusnya ya, ini adalah contoh bahan-bahan yang boleh kita dapat dalam persekitaran yang boleh dijadikan sebagai alat bantu mengajar lah. Okey, ini adalah contoh, ini dah biasa lah. Ini sangat-sangat normal, ya, biasa cikgu-cikgu dekat tadika buat. Okey. Sebenarnya saya ada banyak collection. Nanti saya akan sharekan yang bahan-bahan DIY tu. Ya. Ya, masalah.